Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama Cikgu Aisyah dalam kelas Matematik Tambahan tingkatan 4 KSSM. Bab 1 fungsi, standard kandungan 1.3 fungsi songsang. Okey, berhati-hati jangan songsang semua. Okey, kita teruskan dengan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita nak belajar 1.3, standard kandungan 1.3 fungsi songsang. Okey, cuba tengok anak panah yang ini. Ini fungsi f. Okey, bila kita songsangkan, simbolnya akan diwakilkan menjadi f negatif 1 macam tu. Okey, perlu diingatkan negatif 1 ini bukanlah kuasa negatif 1, bukan kuasa negatif 1. Okey, f negatif 1 ini bermaksud perwakilan kepada fungsi songsang, bukannya f kuasa negatif 1. Okey, ini tidak sama dengan 1/f. Okey, ini mesti ingat, mesti tahu bahawa tanda negatif 1 ni bermaksud songsangan fungsi f, bukannya f kuasa negatif 1. Banyak kali cikgu ulang ni, mesti ingat Okey. Fungsi songsang bagi satu fungsi f ditulis sebagai f negatif 1. Ni, macam f kuasa negatif 1 tapi bukan kuasa Okey. Ni contoh. Fungsi f memetakan x kepada x tambah 2. Songsangan bagi fungsi f memetakan x kepada x tolak 2. Okey, ini contoh. Nanti kita belajar lebih lanjut. Okey. Ini bentuk pemetaan. Macam ni fungsi f memetakan x kepada y. Maka di sini bermaksud, sepatutnya dah pandai baca pemetaan. X adalah objek, manakala Y dia adalah image. Apabila disongsangkan, dia jadi terbalik. Okay, ini F songsang. Ini F songsang. Fungsi F songsang, kan? Apabila disongsangkan, Y ni tadi adalah image bagi F, kan? Maka dia menjadi objek kepada fungsi songsang dia tadi. Dia terbalik, nampak arrow dia, kan? Arrow dia pergi ke kiri tu. Dia peta kepada X. Ini pula menjadi image. Okey? Dia menjadi image. Boleh faham Jadi, daripada sini kita boleh tulis satu fungsi f yang memetakan X kepada Y. Songsangannya ialah fungsi f yang disongsangkan memetakan y kepada x. Kalau kita perhatikan, tengok objek kepada f ini, fungsi f ini merupakan image kepada songsangannya. Image bagi fungsi f ini merupakan objek kepada songsangannya. Kita balik. Ini mesti faham. Okey, tengok contoh 13 muka surat 21. Okey, dalam contoh ini dia bagi kita satu pemetaan. Ni, you all dah tahu baca pemetaan. Okey, cikgu expect semua dah tahu baca pemetaan. Okey, daripada sini fungsi f memetakan x kepada y. That means fungsi f memetakan 2 kepada 1/4 dan dia memetakan 3 kepada 5. Soalannya, tentukan songsangan f bagi 1/4. Maksudnya, songsangan f 1/4 ini objek bagi fungsi f, kan? Tetapi dia merupakan ini objek bagi songsangan f, kan? Tapi dia merupakan image kepada fungsi f. Faham, kan? Dia terbalik. Jadi kat sini kita tengok 1/4 ni image dia ni. Maka dia kan terbalik. Fungsi songsangan dia terbalik. Ni jadi objek, maka image dia apa? Image dia 2. So 2. Songsangan f bagi 5. Ni jadi objek, dia kan terbalik. Maksudnya kita tengok dekat image bagi f. Image bagi f ialah 5. Dia merupakan objek bagi songsangan. Terbalik, cari
Datang daripada 3. Okey, senang je. Okey. Songsangan terbalik daripada F. Sekarang kita tengok contoh 14, muka surat yang sama. Okey, diberi satu fungsi f, fx sama dengan x per x tolak 4. Yang mana x tidak sama dengan 4. Okey, ini adalah statement untuk tidak menjadikan bahagian bawah ni, kalau sini dah 4, 4 tolak 4 sama dengan kosong. Jadi, apabila x per kosong, maka ia tidak tertakrif. Tak boleh jadi fungsi lah. Okey, jadi sekarang ni, dia nak minta kita tentukan image bagi 2 di bawah F. Dia nak image. Image sama dengan apa? Maka ini adalah objek. Bila sini objek, that means so easy. That means F, X tu jadi tukar jadi 2 lah. Okay, sebab dia objek kan? Ni objek. Sama dengan, jadi masukkan 2 per 2 tolak 4 sama dengan 2 per negatif 2 sama dengan negatif 1. Maka image bagi 2 di bawah F ialah negatif 1. Senang kan? Seterusnya dia suruh kita cari songsangan bagi F3. Jadi kita boleh gunakan konsep ini. F X sama dengan Y, F songsang Y sama dengan X. Okay, jadi sekarang ni, Y kita, ni kan, Y kita ialah 3. Nampak? Y kita ialah 3. Jadi dekat sini, bila kita gunakan F, X, 3 dekat belakang. Jadi image. Objek bagi songsangan ialah image bagi fungsi tersebut. Maka, fungsi X sama dengan 3. Boleh faham tak? Tengok ni songsangan F yang ni kan. 3 ni sebagai Y kat sini. Jadi bila kita transferkan dia pada fungsi F, Y jadi image, jadi 3 kat sini. Maka kita akan tulis F, X sama dengan 3. Okey. Jadi kita pun tulislah. Fx tu apa? Apa fungsi fx? Ni dia tadi. X per X tolak 4 sama dengan 3. Dan bawa sebelah semua. Ni semua bawa ke sebelah. Jadi X sama dengan 3X tolak 12. Okey. X bawa sebelah sini. 12 bawa sebelah sini. X tolak 3X tolak X jadi 2X. Sama dengan positif 12. Cikgu pindahkan sebelah sini. Okay. Jadi X sama dengan 12 bahagi 2. Maka X sama dengan 12 per 2. Maka X dia sama dengan 6. Boleh juga kita guna cara ni. Okey, tengok kita gunakan cara. Kita tulis fx sama dengan x tolak 4. Ini fungsi ni tadi kan? Fungsi asal dia tu. Okay, let's say fx tu ialah y. Okay, let's say y sama dengan x per x tolak 4. Okay, kita dah ada y. Kita nak cari x. Songsang. Okay, kita dah ada y. Songsangan dia ialah x lah. So, x sama dengan berapa? Bukan. X sama dengan apa? So, sekarang ni kita ada Y sama dengan X per X tolak 4 lah macam ni. Jadi, kita tak cari X. First, kita bawa semua ni pergi sebelah jadi darab. That means, Y darab X jadi XY. Y darab 4 jadi tolak 4. Y sama dengan X. And then, kita kumpulkan X. So, X bawa sebelah kiri, yang ada Y sebelah kanan. Ini stay sebab ada X. XY tolak X sama dengan 4Y. Okay, sekarang X dah ada sebelah kiri semua. Maka, kita faktorkan dia. So, tinggal Y tolak 1 sama dengan 4Y.
And then X sama dengan, ini satu grup ni bawah sebelah akan jadi bahagi, betul? 4Y per Y tolak 1. Now we have X. Okay, sekarang kita dah dapat X. Jadi inilah songsangannya. Oleh itu, songsangan X, kita dah dapat ni kan, ni dia. Bila kita nak tulis dalam bentuk fungsi, songsangan fungsi F, objek dia X kan. Jadi kita mesti tulis dalam sebutan X juga. Jadi 4X per X tolak 1. So sekarang kita baru dapat songsangan F dalam sebutan X. Soalannya ialah songsangan F apabila objeknya 3. Oleh itu, maka songsangan 3 sama dengan 4. X tu kita tukar jadi 3 per 3 tolak 1. Nampak tak? Yang ni tadi X betul tak? Yang ni pun X, yang ni pun X. Semua X tu bertukar menjadi 3. Maka 4 darab 3 ialah 12. 3 tolak 1 ialah 2. 12 per 2. Dapatlah 6. Sama tak jawapan dia? Okey. Dalam condition ni kita nampak jalan yang pertama ni lebih mudah, betul tak? Okey, tapi ada certain soalan dia memerlukan kita dapatkan songsangan F dalam sebutan X terlebih dahulu. Jadi inilah caranya nak dapatkan songsangan dalam sebutan X. Dan baru kita gantikan nilai objeknya 3. Okey. Kalau soalan tu tidak memerlukan dia dalam sebutan X, boleh direct terus cari nilai macam contoh yang cikgu buat yang ni. Okey. Okey, sebelum kita teruskan, kita imbas semula apa yang kita dah kenal ataupun dah faham tentang fungsi. Faham ke? Apa itu fungsi? Fungsi merupakan suatu hubungan. Okay, tapi suatu hubungan apa? Satu hubungan banyak dengan satu dan satu dengan satu. Okay. Daripada sini, kita juga dah belajar hubungan banyak dengan satu ni bermaksud sini adalah objek, sini adalah image. Yang ni, okay, ini objek, ini image. Okey, masih ingat kan? Objek dia ada banyak, image dia ada satu. Yang satu lagi, hubungan ini hubungan pertama, ini hubungan kedua. Objeknya ada satu, image-nya juga satu. Okey, apa persamaan antara kedua hubungan ini yang membentuk suatu fungsi? Persamaannya apa? Kita tengok ni. Satu. Okay. Kedua-dua hubungan ini mempunyai satu image sahaja. Okay. Apabila suatu hubungan itu mempunyai satu image sahaja, maka barulah dia membentuk suatu fungsi. Okay? Jadi, antara kedua-dua hubungan ataupun dua-dua fungsi ini, adakah kedua-duanya mempunyai fungsi songsang? Okay, tadi kita dah tahu kan fungsi songsang tu adalah terbalik, betul tak? Ini macam tu. Ini fungsi F, ini X, ini Y. Fungsi songsang dia terbalik. Ini fungsi songsang. Ini objek bagi fungsi F, ini image bagi fungsi F. Dan ini objek bagi songsangan, ini image bagi songsangan. Boleh faham Objek bagi F di sini, image bagi F di sini. Objek bagi songsangannya di sini dan image bagi songsangannya di sini. Dia terbalik. Maka kita nak tentukan suatu fungsi itu mempunyai songsangan ataupun tidak, maka kita terbalikkan dia. Hubungan tu menjadi objek dia satu, image-nya banyak.
boleh tak dia menjadi suatu fungsi? Tak boleh. Kerana suatu fungsi mesti ada satu image sahaja. Maka hubungan yang pertama ini tidak mempunyai fungsi songsang. Tidak wujud. Kenapa? Sekali lagi, kenapa? Kenapa tak wujud? Sebab image-nya lebih dari satu. Image-nya banyak. Okey. Bagi hubungan yang kedua. Satu dengan satu. Bila kita songsangkan dia, ini menjadi objek. Okey, yang kanan jadi objek, yang kiri jadi image. Adakah wujud fungsi songsang bagi hubungan kedua? Image-nya satu. Maka fungsi songsang wujud ke tak wujud? Wujud ke tak wujud? Fungsi songsang wujud. Kenapa? Kerana ada satu image sahaja. Okey, faham? Jadi, fungsi songsang hanya wujud. Ini boleh kita buat kesimpulan. Fungsi songsang hanya wujud bagi fungsi apa? Fungsi satu dengan satu sahaja. Okey. Sekali lagi cikgu ulang. Fungsi. Okey, fungsi ada dua jenis hubungan. Satu banyak dengan satu. Yang kedua satu dengan satu. Okey, yang ni boleh jadi fungsi. Okey. Tetapi fungsi songsangan untuk hubungan yang pertama tak wujud fungsi songsang kerana bila disongsangkan image-nya jadi banyak. Tak boleh. Kita nak jadikan fungsi, image mesti satu. Jadi bila image dia banyak, tak wujud fungsi songsang. Bagi hubungan kedua, satu dengan satu, kita terbalikkan pun image-nya tetap menjadi satu. Maka fungsi songsang wujud. Okay. Jadi daripada sini kita boleh simpulkan bahawa fungsi songsang hanya wujud bagi suatu fungsi satu dengan satu sahaja. Sebab kita terbalikkan pun dia dapat image satu. Okey. Tadi kita dah tahu suatu fungsi mempunyai fungsi songsangan ataupun tidak daripada menentukan hubungan dia satu dengan satu ataupun banyak dengan satu. Betul? Okey. Sekarang kita nak tentukan suatu fungsi itu mempunyai fungsi songsang ataupun tidak menggunakan graf macam mana? Okay. Caranya ialah dengan melakukan ujian garis mengufuk. Okey, ujian garis mengufuk. Garis mengufuk tahu? Jangan tak tahu pula horizontal. Okey, jadi kita lukis satu garis mengufuk memotong graf tersebut. Okey. Jadi, okey, bila graf garis ni cikgu dah lukis tu kan? Dot ni, okey, dia potong dekat sini kan? Okey, jadi dekat sini ini kita punya fx dan ini kita punya x. Daripada sini, kita dapati f mempunyai fungsi songsang kerana ia mempunyai hanya satu image. X dia ada satu sahaja. Okey? Bagaimana pula dengan yang graf kedua ni? Abaikan lukisan yang tak cantik tu. Anggap je lah cantik. Okay, jadi kita pun potong. Dot. Cikgu potong. Sini kita punya fx dan sini kita punya nilai x.
kita dapat nilai X ada 2, X1 dan X2. Maka wujud ataupun tidak fungsi songsang? Tak wujud fungsi songsang sebab ada 2 nilai X. Ini ada satu sahaja. Maksudnya sini ada 2 image, ini ada satu image saja. Ini wujud fungsi songsang, yang ini tak wujud fungsi songsang. Okay, faham ya? Okay, kali ini cikgu nak buat, nak sahkan suatu fungsi gubahan Fg adalah sama dengan Gf dan sama dengan X. Maksudnya Fg, bila kita gubahkan Fg, dia akan jadi X. Kita gubah Gf juga akan jadi X. Okay, bila jadi macam ni, ini adalah saling songsang. Maksudnya F dan G saling songsang. Okay, maksudnya inilah gambar macam gambar ni kan. Kalau fungsi songsang kan kita buat macam ni. F kat sini. Lepas tu bila kita songsangkan macam tu kan. Okay. Jadi sini X, sini Y. Jadi kalau F dengan G kita letak G kat bawah ni, adakah dia G ni songsangan bagi F? Kita nak tentukan macam tu. Jadi tengok dekat sini, kalau dekat fungsi yang telah diberi ni, kita memang dah nampak dah dia memang adalah songsangan. Okay, kalau let Y sama dengan X tambah 2. X tambah 2, betul kan? Yang Fx, ini Fx. Okay, jadi X sama dengan Y tolak 2. Oleh itu, songsangan bagi X ialah X tolak 2. Ni dia. Sama dengan G tu. Jadi kita nak tentukan, betul tak? Yang G ni dengan F ni saling songsang. So kita tengok. Kita jadikan dia satu gubahan. Maksudnya, tengok dekat sini ya. F3 sama dengan 5. F4 sama dengan 6. F5 sama dengan 7. Manakala G5 sama dengan 3. G6 sama dengan 4. G7 sama dengan 5. Okey, nampak Jadi kita masukkan atau FG, maksudnya G masuk dalam F. FG5. Okay. Fungsi gubahan FG5. G5 sama dengan apa? G5 kita sama dengan 3, betul tak? G5 kita ialah 3. So, dia akan bertukar menjadi 3. So, F3. So, F3 sama dengan berapa? 5. Nampak? Jadi, FG5 sama dengan 5. Macam mana dengan GF pula? Okay, kita bagi satu contoh. GF berapa? F apa kita ada? GF4. Okay, GF4. Okay. F4 sama dengan berapa? F4 sama dengan 6, betul? Jadi ini jadi 6. G6 sama dengan berapa? G6 sama dengan 4. Okay, kita dapat balik.
Nampak tak? Ini dapat ni balik. Boleh faham tak apa maksud cikgu? Okay, bagi satu contoh lagi kalau tak faham. Katakan kita ambil F, G. G kita ada 5, 6, 7 saja kan? Kita ambil 6. F, G 6 sama dengan berapa? So, kita tengok G6 terlebih dahulu. G6 ialah apa? G6 ialah 4. So, tukar jadi 4. Tinggallah F4. So, F4 ialah apa? F4 ialah 6. 6. Nampak? Dia dapat diri dia balik. Jadi, daripada contoh-contoh yang kita dah buat ni, FG5 hasilnya 5. GF4 hasilnya 4. FG6 hasilnya 6. So, kita terbalikkan pun FG ke ataupun GF ke, dua-dua pun akan mendapat dirinya semula. Dapat objek itu semula. That means, kita boleh buat FGX sama dengan GFX sama dengan nilai X tu sendiri. Kan? Nampak tak dalam bracket ni? Ni X dia 5. Jadi nilai yang kita dapat pun 5. Itu jawapan dia. Jadi ini adalah membuktikan bahawa suatu fungsi F dan G adalah saling songsang. Okey? Bila dia dapat diri dia balik. Okey. Okey, base daripada penerangan tadi, sekarang kita cuba sahkan kebenaran bahawa fungsi fx adalah fungsi fx iaitu 3 tolak 2x mempunyai fungsi songsang. Okey, fungsi songsangnya diberi gx sama dengan 3 tolak x per 2. Okey, daripada konjektor tadi yang kita dah sahkan tadi, okey. Suatu fungsi f dengan g adalah saling songsang sekiranya fg adalah sama dengan gf sama dengan x. Jadi, kita jadikan dia satu fungsi gubahan dulu. Sekiranya hasil dia ialah x, maka dia adalah saling songsang. Okey, maka kita buat dua-dua lah. Fg dengan gf. So, yang pertama kita buat fg dulu. Maksudnya, fg jadi apa? Ini bermaksud G masuk dalam F. That means satu G ni semua masuk dalam F. Masuk dalam F tu. Jadi kat sini sama dengan 3 tolak 2X. So, apa X itu? X itu ialah G. 3 tolak X per 2. 3 tolak X per 2. Dan kembangkan. 3 tolak 2 dengan 2 habis. Okay, jadi 1. Tolak 3. So, tolak dengan tolak jadi tambah. Tambah X. 3 tolak 3 habislah. Dapat X. Okay. So, sekarang kita dah dapat gubahan, fungsi gubahan FG X ialah X. So, kita test pula GFX. Dapat apa? That means F masuk kat dalam G. Ini sekarang ni F pula masuk dalam G. Kita buat warna hijau. F akan masuk ke dalam X yang G. Jadi 3 tolak X. 3 tolak X per 2. Okay, then yang tu dalam tu, apa dalam bracket tu? Kita punya F lah. So, 3 tolak 2X. Okay, then kembangkan. Hitam balik. 3 tolak 3. 3 tolak 3. Bertolak dengan tolak jadi tambah 2X per 2. 3 tolak 3, kosong. Tinggal 2X. So, 2X per 2. Habis. Dapat X.
So dekat sini pun kita dapati fungsi gubahan G Fx dapat X juga. Okay. Jadi inilah bukti dia. Bukti dia fungsi F dan fungsi G adalah saling songsang. Jadi kita nak tulis jawapan dia macam mana? Oleh kerana Fg adalah sama dengan Gf menghasilkan X, maka Gx sama dengan 3 tolak X per 2 ialah fungsi songsang bagi Fx 3 tolak 2x. Inilah dia punya penjelasan. Okey. Hopefully dah faham. Okey, setakat itu dahulu untuk hari ini. Sorry, video kurang sempurna kali ini. Cikgu buat dalam keadaan rushing. Okey, diharap kita akan dapat berjumpa lagi lain kali. Okey, bye-bye. Selamat belajar.